wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali dalam WHI siaran hari Selasa bersama saya Sugita dan juga Hawa Rizwana. Dan apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Semalam saya telah berjumpa dengan anda bersama dengan Uyaina. Hari ini bersama dengan Hawa. Hawa sihat? Sihat. Oh, okay. Kerja keras Sugita ya, back to back. Bagus. Bila kita busy, kita tak ada masa untuk memikirkan benda-benda yang tidak memerlukan masa kita. Betul. Jadi bagaimana dengan hari anda pada hari ini? Kalau baik-baik saja, kongsikan mood yang baik-baik tu, kalau boleh di Facebook lah, WHI tu kan. Kongsikan kata-kata semangat kepada penonton-penonton WHI yang lain. Itu yang kita nak kalau guna media sosial ni, kalau boleh untuk kebaikan bersama. Aha, okey. Dengan semangat kami berdua ni, kami nak kongsikan anda statistik COVID-19. Bilangan kes masih lagi tinggi, 16,073 kes. Jadi di sini kami sentiasa ingin ingatkan anda dan juga diri kami untuk sentiasa mematuhi SOP. Walaupun kelonggaran sudah pun diberi. Saya tahu anda pun telah keluar untuk orang kata berjalan-jalan bersama dengan keluar. Tapi selalu ingat kita masih lagi dalam pertarungan dengan COVID-19, virus COVID-19 ini. Ya, contohnya kalau di Lembah Kelang kan Sugi, hari Jumaat, hari itu kita dah pun masuk ke fasa 2, dah dibenarkan untuk rentas negeri, rentas daerah, rentas negeri belum lagi. Jadi agak mengejutlah di pantai, di pusat riadah, pusat rekreasi, kita lihat dah ramai. Jadi laporan berita pun cakap kalau SOP masih tak dipatuhi, pihak berkuasa tak teragak-agak untuk tarik balik kelonggaran tu. Ya, betul. Dan kalau lihat statistik mengikut negeri yang sedang dipaparkan sekarang ini, masih ada lagi negeri yang mencatatkan bilangan kes 3,522 kes dan ada juga masih dalam lingkungan 2,000 dan 1,000. Yang angka yang paling kecil saya lihat adalah bilangan kes 11. Okey, baik, itu di Labuan. Jadi sekarang ini bukanlah kita kata okey dah ada kelonggaran, tak boleh keluar langsung. Boleh, tetapi apa yang pasti kena jaga SOP antara satu sama lain. Jadi dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau boleh jangan lakukan aktiviti berkumpulan. Pastikan anda berada di ruang yang mempunyai pengudaraan yang baik. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kalau boleh wajib pakai pelitup muka dengan betul. Dan jaga jarak sosial antara anda dan orang sekeliling anda sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik. Itu sedikit update berkaitan dengan COVID-19. Tapi kami ada lagi sedikit update berkaitan COVID-19 daripada Nestle Malaysia. Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Jom kita saksikan paparan ini. Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Ya, kita masih lagi dalam mood untuk perang COVID-19. Sama-sama kita jangan putus asa ya. Dan Hawa, hari ini kita berdua happy? Awak happy? Sangat happy. Dan penonton pun kami nak janjikan anda sesuatu yang happy juga. Seperti mana yang anda tahu, TV9 sejak bulan Ogos telah pun melalui pembaharuan dan ada program-program baru dan hari ini kita akan bersama dengan dua orang kuatlah dalam program TV9 ini. Kita bersama dengan Datuk Rosham Noor dan juga Amira Rosli yang sudah pun terhubung dalam talian. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, bertenaga suara kedua-dua anda, Datuk dan juga Amira. Sihat ya dua-dua? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan Amira Rosli dulu. Okey, kita tahu TV9 punya DNA adalah keluarga ataupun family kan. Bagi Amira Rosli sendiri, apa pentingnya kekeluargaan tu?
Okey, kehidupan berkeluarga ni bukan sahaja semata-mata untuk tuntutan, malah ia juga adalah satu medan untuk kita belajar lebih menghargai dan mensyukuri nikmat yang ada. Jadi elemen yang Mira boleh kongsikan di sini antaranya adalah tanggungjawab, masa, saling bersikap toleransi, menghormati, memahami. InsyaAllah kalau kita apply semua ni dalam kehidupan kita, kesejahteraan dan keharmonian itu akan wujud dalam keluarga kita, insyaAllah. Okey, baik. Dan Datuk pula, Datuk dan juga Fitri Yahya, mengacara program Sembang Viral yang sudah pun bersiaran mulai 13 September yang lepas. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apakah intipati show ataupun show Sembang Viral ni? Assalamualaikum. Bukannya lepas malam ni baru start pukul 7.30 malam. 7.30 malam. Jadi saya berselang-seli dengan Fitri Yahya mengacarakan rancangan Sembang Viral ni yang akan berada di TV9 pada pukul 7.30 malam setiap hari, yang mana kita akan membawa cerita-cerita yang viral. Bukan hanya viral di media sosial tetapi viral di luar, dan kita nak kupas, bukan kita nak viralkan lagi tetapi kita nak ajak beberapa ustaz yang akan bersama dengan saya untuk membincangkan yang mana baik yang mana buruk tentang perkara-perkara viral ini. Dan saya harap 10 minit itu memberikan satu mukadimah ataupun pandangan yang hebat, membuatkan kita sebagai penonton TV9 khasnya supaya kita dalam keadaan happy. Sebab tu TV9 ni dia punya motto ialah janji happy. Dan kehidupan kita mesti happy dunia dan akhirat. Itulah yang nak kita bawa dalam Sembang Viral. Bagaimana untuk menyelesaikan kekusutan yang berlaku di antara peperangan di antara orang yang sesuka hati mengatakan itu dan ini, tapi jawapannya sebenarnya tidak ada. Tadi kita berharap dengan menjemput beberapa ustaz yang bertauliah ini, kita berikan jawapan kepada masalah yang kusut itu. Biasanya apabila ada video ataupun perkara-perkara yang tular kan, sentiasa ada pertelagahannya. Jadi bila ada program sebegini, dapatlah dijelaskan dengan lebih baik. Ya. Jadi kita nak tahulah bagaimana persediaan Datuk untuk mengacarakan program ni. Alhamdulillah, bila saya dijemput untuk mengacarakan program ini, saya teruja sangat sebab dulu saya bersama dengan TV3 selama 5 musim dengan rancangan Da'i Pendakwah Nusantara. Dan kemudian disebabkan COVID, rancangan tu tak ada lagi. Tapi bila saya dijemput ni, saya amat teruja. Pengalaman yang persediaan saya tu alhamdulillah lah, sebabkan saya ni pun dah tua dah, 54 tahun. Jadi adalah pengalaman-pengalaman sikit tentang ilmu dunia, ilmu akhirat sikit. Dan saya juga contohnya saya sebagai pengacara, tapi saya datang ke situ sebagai mewakili golongan-golongan di luar sana, golongan-golongan marahin yang ingin mencari kepastian dari segi agama. Itu simple dan saya harap saya dapat mewakili penonton-penonton TV9 untuk bertanya soalan-soalan yang kita tak boleh jawab secara tersendiri dengan menggunakan hukum akal, tetapi harus dijawab dengan hadis dan juga Al-Quran. Satu program yang saya pasti ada inisiatif yang cukup baik di sebaliknya, Datuk ya. Dan Amira, kita pernah tengok Amira masak kari ayam, tapi sebagai hero ayam, kari ayam mama ni Amira, boleh kongsikan mengenai karakter Amira ataupun apa-apa sedikit orang kata behind the scenes lah mengenai drama ni. Alright, Mira belum shoot lagi. InsyaAllah akan shoot lusa. Tetapi kemungkinan besar dia tak akan jadi kari ayam mama. Sebabnya Mira dapat berita sebab kanak-kanak tak dibenarkan untuk syuting. Asalnya Mira ada 2 orang anak dalam ni. Jadi mungkin kita akan tukarkan jadi anak bapa ke apa ke. So masih dalam perbincangan. Jadi tapi cerita ni seronok, dia very santai and comedy. Okey, tak kisahlah anak bapa ke kari ayam mama ke, janji happy. Ya, janji happy, betul. Jadi Buat Amira, kari ayam papa lah. Kari ayam papa, tapi dalam skrip dah baca dia atur. Tak tahu lagi tajuk dia apa. Jadi atuk you orang putih dalam boleh. Gabungan yang cukup mantap. Alamak, insyaAllah one day. bisa diatur. Ya. Baik, Amira, biasa kalau kita tengok Amira berlakon dalam filem yang agak serius kan, ini pula genre-nya komedi. Jadi apa yang boleh penonton saksikan kelainan daripada Mira dalam drama terbaru ni nanti? Okey, memandangkan TV9 tagline-nya adalah janji happy. So Mira ini adalah tele Mira yang pertama dengan TV9. Mira nak keluar dengan karakter yang happy.
Jadi Mira nak ajak semua orang menonton TV9 sebab kali ni dia berwajah baru dan menyajikan program dan juga konten-konten yang menarik buat seisi keluarga, baik dari anak kecil sampailah atuk nenek kita. Saya tengok promo tadi tu pun saya happy. Dia punya vibe tu sebegitu ya. Dan Datuk, mungkin Datuk ada apa-apa ucapan dan harapan untuk TV9 dan penonton-penontonnya belum lagi sempat menonton rancangan Sembang Viral, Datuk? Ya, harapan saya dengan wajah baru TV9 ni, TV9 dapat menerjah lebih ramai penonton untuk menonton rancangan-rancangan yang berkonsepkan janji happy. Dan saya berharap yang orang-orang di luar sana agar terus menyokong TV9 dan TV9 menyajikan banyak benda yang baru. Dan saya harap TV9 bukan hanya ditonton oleh golongan yang tertentu saja, tetapi semua golongan peringkat umur dan juga bangsa untuk menonton TV9. Dan kita harap dengan penjenamaan semula TV9 ini, kita dapat mengangkat TV9 sebaris dengan stesen-stesen TV yang terkenal, khasnya macam TV3 sekarang. Kita tengah fight nak fight. Okey, baik-baik. Terima kasih Datuk. Terima kasih Amira. #janji happy. Anda berdua sentiasa happy ya dan jaga diri. Yes, jaga diri juga. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Kalau tak puas hati, PM tepi ya. Tak apa, bersaing secara sihat, Datuk. Ya, persaingan sihat. Terima kasih Datuk dan juga Amira. Assalamualaikum. Kita tengok Datuk dengan Mira pun kita happy ya. Ya, saya happy, awak happy, semua orang happy. Baik, itu dia berkaitan dengan TV9 Janji Happy Campaign. Jadi kalau anda adalah menonton apa-apa rancangan TV9, jangan lupa #janji happy. Okey, baik. Hawa, hari ini hari Selasa. Seperti biasalah kita akan berkongsi bersama dengan penonton menu-menu yang cukup istimewa. Tapi hari ini lebih sikit istimewanya sempena dengan Hari Malaysia yang kita bakal sambut pada 16 September nanti. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan TikTok pilihan pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Nak share sikit macam mana nak masak bubur pada pasti Sarawak, you all. So, goreng bawang merah, bawang putih. Then, letak udang. Letak ayam pun boleh. Sotong pun boleh. Then, bumbu dia tadi saya dah letak air. Letak air secukupnya. Then, baru kita tuang masuk ke dalam periuk kita ni. Suruh dia macam pecah minyak sikit. Kalau nak letak cili giling, letak cili giling. Okay? Nak buat pedas sikit kan? And then letaklah sos pula dah. Apa nama tu? Pasti sedap ke apa ke. Letak air sikit tadi. Dah mendidih sikit baru letak kita punya sayur-sayuran. Macam ni daun ubi. Letak midin. Daun kunyit. Kacang panjang, kangkung boleh. Saya tak recommend letak kobis ya. Kobis dan carrot saya tak recommend. Dengan brokoli saya tak recommend sebab dia punya rasa akan berbeza daripada rasa asal dia. Letaklah kulat. Cendawan gitu. Okey, gaul sampai dia punya daun layu sikit. Rasa dia pun dah gitu. Bolehlah sediakan untuk kita berbuka puasa. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia antara resepi bubur pedas yang terkenal di negeri Sarawak. Jadi itulah yang kita bawakan kepada anda pada hari ini, iaitu menu masakan Borneo. Saya tahu Hawa memang lapar sebab tadi dia tak sempat nak makan. Alamak. Jadi hari ini Hawa akan kelaparan sepanjang 1 jam ini. Tapi kan Hawa, antara makanan Borneo ataupun Sabah dan Sarawak yang pernah awak cuba, apa yang awak pernah cuba? Yang lazimnya kalau ke Sarawak, jarang-jarang saya ke Sarawak, antaranya adalah laksa Sarawak. Betul. Sebab saya memang penggemar laksa. Kalau mana-mana negeri saya pergi pun akan cuba laksanya. Kalau Sugi? Saya dulu pernah ke Sarawak sebab khidmat negara kan. Saya orang tua sedikit lah daripada awak ya. Okay. Jadi bila ke Sarawak, saya memang nak cuba laksa Sarawak. Jadi di fikiran saya, laksa tu macam laksa yang kita selalu makan. Macam laksa Penang, laksa Betul. Kedah tu. Tapi bila saya dapat laksa Sarawak tu, saya terkejut. Saya macam, salah ke apa saya order ni? Sebab dia macam kari sedikit. Jadi berbezalah laksa Sarawak dan itu kali pertama saya mencuba dan saya harus cakap yang
walaupun berbeza, sedap. Betul. laksa Lagi Sarawak. satu sebab dia macam bihun kan. Betul. Dan itu mungkin yang kita lazim dengar dan mencuba. Tapi sebenarnya ada macam-macam menu. Kalau kita lihat ada nonsom, ada pinasakan suda, ada ambuyat. Mungkin nama-nama ni kita tak pernah dengar. Tapi yang pasti hari ini kami akan berkongsi bersama dengan anda beberapa menu yang cukup luar biasa. Ya, kalau anda penonton kami dari Sabah dan Sarawak ada macam-macam menu yang ingin dikongsikan bersama kami, anda boleh kongsikan di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Sebenarnya saya tak pernah lagi nak makan makanan Sabah. Saya teringin sangat nak rasa makan makanan Sabah seperti macam ambuyat tu. Sebagai orang Sabah, makanan yang paling saya suka ialah ikan basong masak ampang. Spelling dia A-M-P-A-P. Rasanya kalau dekat Semenanjung kita panggil sebagai ikan selayang. Makanan kegemaran dekat Sabah merupakan latuk. Latuk ni sejenis rumpai laut yang dimakan bersama perahan limau, sedikit cili dan bawang. Keistimewaan latuk ni, bila kita makan, kita akan rasa letupan dekat dalam mulut. Which is, itu yang membuatkan rasa macam lain daripada yang lain. Makanan di Sabah yang paling saya sukai salah satunya ialah sokok. Sokok ini sangat sedap bila dihidangkan dengan ayam masak lengkuas dan ayam masak santan. Untuk Sarawak pula, saya teringin makan mi belacan sebab saya dengar kuah dia diperbuat daripada petis otak udang. Makanan Sarawak yang paling saya sukai adalah laksa Sarawak kerana laksa Sarawak ni dia memiliki rasanya yang unik. Saya teringin nak mencuba makanan Sarawak iaitu ayam panso. Sebab keistimewaannya ayam panso ini ia disediakan di dalam buluh. So kepada saya mungkin enak rasanya. Itu dia menu selera Borneo. Tadi ada yang sebut teringin nak makan ambuyat. Ini dia ada di depan saya ni. Okey, selepas ini kita bersama dengan tetamu akan kongsikan mengenai ambuyat ini. Tadi ada seorang lagi yang berkata teringin nak mencuba ayam panso ataupun manuk panso ni. Dekat depan saya ni ada sepinggan ayam manuk panso. Tapi nak tahu lebih lanjut mengenai menu tu, kita bersama dengan Encik Nelson Entap, pemilik Kapit Corner yang akan berkongsi apakah itu manuk panso. Kita juga akan bersama dengan Chandra Anak Bahak untuk berkongsi ambuyat dan juga tuhau. Ya. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan Encik Nelson dulu untuk manuk panso. Hello Encik Nelson. Hello. Ya, selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari sudah Encik Nelson. Okey, baik Encik Nelson. Di hadapan saya ni manuk panso. Kalau betulkan saya sekiranya saya salah, manuk tu maksudnya ayam. Panso tu cara dia masak dekat dalam menggunakan buluh. Betul atau tidak Encik Nelson? Ya, betul. Betul. Itu manuk itu bahasa Iban dan juga panso itu juga bahasa Iban. Setiap bahan-bahan yang dimasakkan dengan buluh dipanggil panso lah. Hebat Sugi, betul. Baik Encik Nelson, kalau boleh kongsikan keistimewaan dan juga asal-usul manuk panso ni Encik Nelson. Ya, ini asal-usul manuk panso ini memang daripada nenek moyang kita dulu, sebab dulu mungkin saya tak tahu sangatlah sejarah yang dulu, mungkin masa di hutan bukan tak ada periuk ataupun orang menggunakan buluh untuk masak nasi ataupun masak lauk dan sebagainya. Ya, kerana buluh ini dia serbaguna. Dan perkataan itu manuk itu adalah dari bahasa Iban yang saya katakan tadi, dan kalau dia dah namakan manuk panso, maklumlah memang bahasa dari orang Iban, tapi walau bagaimanapun orang warga bangsa yang lain tu dari etnik di Sabah di Sarawak itu memang juga ada menggunakan buluh, tapi saya tak tahu bagaimana nama yang mereka panggil untuk ayam panso itu. Okey, kalau bercakap mengenai buluh, kita sering kali kaitkannya dengan lemang. Sebab itu yang sering dimasakkan dalam buluh. Jadi ayam panso ni Encik Nelson, bagaimana cara kita nak masaknya? Apa antara bahan-bahannya? Saya lihat ada sejenis daun yang digunakan dalam masakan ini. Boleh kongsikan Encik Nelson?
Ya, untuk buluh yang digunakan untuk ayam panso adalah itu kalau di sini orang katakan buluh madu sebab kita gunakan buluh yang nipis ya, tapi bukan kecil seperti lemang. Dia besar sedikit supaya daging ayam tu boleh masuk dengan senang, dan juga bahan-bahan yang kita gunakan kalau di Sarawak kita ada atau tuhau ataupun umbut tepus, ya kita gunakan umbut tepus, tapi di Semenanjung ini umbut tepus agak mahal dan juga susah nak didapati. Kita gunakan bunga kantan dan juga umbut kantan, ya kita gunakan itu. Tapi kita dan yang bahan yang lain itu macam pucuk ubi dan juga untuk kita campur dengan daging ayam itu, dan dia aroma dia beza dia dengan masakan lain kerana aroma dia sebenarnya adalah dari buluh itu sendiri. Kalau buluh yang betul, aroma dia akan menjadi sedap lah macam itu. Okey, baik. Encik Nelson, biasanya kalau nak masak dalam buluh ni agak memakan masa lah kan. Jadi agak-agak berapa lama masanya untuk masak manuk pansuh ni, Encik Nelson? Ya, dia mengikut kepada api yang kita gunakan, yang kita bakar dia seperti mana kita masak lemang. Kalau kita gunakan api yang bagus, kayu yang bagus, dia tidak mengambil masa yang lama. Lebih kurang tak sampai 1 jam dia sudah masak. Tapi untuk dijual kita perlukan dia betul-betul masak. Kita perlukan boleh letakkan lebih lama sebab kalau dia lebih lama, dia lebih garing, dia lebih sedap. Macam itu. Dan Encik Nelson, kalau masak menggunakan buluh tu, tadi Encik Nelson berkata yang aroma itu lebih, orang kata lebih sedap dan memberikan kelainan sedikit. Tapi kalau kat rumah dah tak ada buluh, Encik Nelson, macam mana boleh mereka kekalkan aroma itu dan kesedapan manuk pansuh ataupun ayam pansuh ini? Oh, sekarang ni sudah teknologi baru. Ada juga orang yang menggunakan paste ayam pansuh. Sekarang ni ada orang cipta satu paste ayam pansuh, tapi belum lagi belum dapat lagi belum lagi famous di Semenanjung lah. Mungkin di Sarawak mungkin sudah ramai yang tahu. Pun ada juga yang tak tahu paste itu kerana itu baru saja diperkenalkan. Ya, tapi aroma dia tak sama dengan bagaimana kita menggunakan ayam pantai itu buluh itu sendiri. Buluh itu sendiri dia ada aroma yang tersendiri. Ya. Wow, nampak tu hasilnya. Wow, memang sebiji macam yang depan sugitan ya. Betul. Jadi daun tu adalah daun pucuk ya? Pucuk ubi kan? Daun pucuk ubi. Ya, daun itu kita gunakan pucuk ubi. Jadi pucuk ubi yang pucuk muda dia lah yang tu. Jadi kena pucuk ubi kalau diletak di dalam masak dengan buluh juga pucuk ubi itu sedap juga, hanya tak payah banyak campuran. Ya, kerana itu memang sudah tradisional kita orang Sarawak, orang Iban selalu gunakan buluh. Jadi kita tahu rasa bagaimana masakkan dengan buluh dan juga dengan yang dimasakkan dengan gas ataupun dengan periuk. Ya. Tapi pastinya kan kalau makan guna paste dengan buluh yang ori tu mesti lain. Ya, kalau betul. nak yang kau memang kena buluh juga ya, Encik Nelson? Ya, betul. Tapi yang kat Semenanjung ni Hawa, kalau tak boleh mengidam ataupun teringin sangat nak makan, bolehlah ke Carpet Corner ya, Encik Nelson. Boleh kongsikan di mana Carpet Corner ataupun restoran Encik Nelson ini? Carpet Corner itu adalah syarikat baru yang saya tubuhkan sebelum pandemik yang hari itu. Tapi apabila kami nak beroperasi, belum dapat beroperasi sepenuhnya. Jadi kami hanya ada beroperasi di Pasar Borneo lah. Kalau nak datang ke Pasar Borneo, kan boleh pergi ke website kami ataupun ke Facebook kami itu Carpet Corner sendiri, dan juga direct kepada saya. Baik, di Seri Kembangan ya, Encik Nelson? Ya, betul, di Seri Kembangan. Baik, Encik Nelson, selain daripada manuk pansuh ni, apa antara lain menu istimewa dari Sarawak yang dihidangkan di sini? Ya, saya di Carpet Corner kami ada menjual ikan pansuh juga, kami ada jual ikan pansuh, dan juga penyaram, dan juga umbut-umbut, masakan umbut yang lain. Dan jadi itu semuanya saya hanya mengenal masakan tradisional yang dari Sarawak lah. Itu yang saya nak
pertengahkan kepada masyarakat kita di Semenanjung inilah. Okey, baik. Terima kasih Encik Nelson berkongsi resepi manuk panso. Mereka yang ingin makan manuk panso bolehlah menghubungi Encik Nelson di Kapit Corner. Terima kasih Encik Nelson, jaga diri. Ya, terima kasih. Baik, seterusnya yang dinanti-nantikan oleh antara penonton kita tadi, Ambuyat dan juga Tuhau. Oleh itu, sebelum kita kenalkan tetamu kita, jom kita saksikan TikTok untuk cara membuat umai. Jom kita saksikan. Okey guys, jom hari ini kita nak buat makanan orang Borneo. Jarang kita dapat buat resepi daripada belah-belah Borneo. Jom hari ini kita buat umai ataupun ada juga orang panggil sebagai hinawa. Okey, untuk ini kita akan gunakan ikan tenggiri yang kita ambil isi dia. Kita asingkan daripada tulang, kita asingkan juga daripada kulit. Okey, isi yang telah pun kita asingkan ni kita akan hiriskan dia secara kecil-kecil dan kita akan campurkan dengan bahan perapan yang lain. Selain daripada ikan tenggiri, ikan bawal hitam boleh, nak pakai ikan merah pun boleh. Tapi kalau boleh memang kena guna ikan yang fresh, barulah rasa umai ni jadi lebih sedap. Okey, dekat bahagian tulang masih ada isi, kita korek bagi habis. Okey, gunakan 5 kasturi lebih kurang dalam 20 biji. Okey, kita ambil jus dia saja. Okey, 5 kasturi ni, aku cakap jus ni akan menyebabkan proses pemasakan kepada ikan secara semula jadi. Sebab kandungan asid dalam limau akan menyebabkan ikan tu masak. Okey, kita tapiskan, kita perapkan dia 15 minit. Kita boleh tengok nanti color dia bertukar sedikit putih. Okey, sediakan bahan-bahan lain seperti bawang merah, kita chopkan kita punya halia, kemudian kita akan potong hiriskan kita punya lada merah yang kita buangkan biji, dan kemudian kita akan hiriskan dia secara kecil-kecil. Okey, untuk rasa yang lebih pedas, anda boleh letakkan cili padi dan kita akan tumbukkan menggunakan lesung batu. Kemudian kita akan masukkan ke dalam ikan. Kita tengok ikan tu dah mula bertukar warna kan, ada yang warna putih sikit. So maksudnya proses pemasakan dah bermula kat situ. Campurkan bahan-bahan yang lain, kita campurkan semua termasuklah cili padi tadi dan kita akan kacaukan. Okey, kita letakkan juga garam, kita letakkan sedikit gula. Okey, kemudian kita akan letakkan kulit limau kasturi tu sedikit dalam tu. Kacaukan dan kita akan biarkan dia dalam 2-3 jam ataupun biar semalaman di dalam peti ais, barulah kita makan. Okey, umai ni sedap kalau makan dengan nasi pun okey, kalau nak makan macam tu saja pun dah okey. Jarang kita dapat makan resepi-resepi daripada belah Borneo. Jadi apa kata kita cuba buat resepi ni, sebab ni kan bulan 8, so kita kenalah meraihkan kemajmukan rakyat Malaysia. Selamat mencuba guys. Selamat mencuba. Ini dia. Ya, umai. Kalau anda di rumah terdengar perut bunyi perut berkeroncong, itu bunyi perut Hawa lah tu. Sugi. Okey, itu dia umai betul. yang dikongsikan melalui VT tadi yang ada di hadapan Hawa. Dan sekarang ni kami nak berkongsi dengan anda resepi ambuyat dan juga tuhau. Ya, bersama kita ialah Puan Chandra Anak Bahak dalam talian. Hello. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Puan. Wow, cantik dia. Puan berpakaian tradisi ke tu? Iya. Okey, baik. Okey, ramai nak tahu tentang ambuyat ni sebenarnya. Jadi kalau boleh Puan kongsikan asal-usul ambuyat ni. Apa itu ambuyat? Okey, ambuyat tu sebenarnya adalah sagu, berasal dari sagu. So, kalau nak cakap asal-usul, semua yang kat Borneo memang dia pandai makan ambuyat. So, tapi majoriti orang sinonim dengan ambuyat dekat Sabah, sebab Sabah panggil sagu ni ambuyat. Kalau kat Sarawak panggil linut. Okey, dan kalau kita lihat Puan memang nampak macam sagu yang merah yang selalu kita makan dengan kelapa parut tu. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan macam mana kita nak sediakan ambuyat ini? Ambuyat dia ada dalam 2 bentuk, satu yang tepung, satu lagi yang fresh. So yang saya prepare ni adalah yang tepung. So tepung tu kita pancur dengan air sejuk biasa dulu. Lepas tu kita kacau-kacau sebati, baru kita tuang dengan air panas yang betul-betul menggelegak. Okey. Teruskan Puan. So kena cepatlah sebab takut dia betul kan. Okey, itu antara tipsnya. Biasanya kan ambuyat ni makan dengan apa ya, Puan? Biasanya makan dengan kuah ikan. Kadang-kadang ada juga yang makan dengan ayam palsu.
dengan sambal belacan. Okey. So, semua lauk-lauk yang kampung lah yang memang sesuai makan dengan amboyat. Memerlukan kemahiran ya nak buat amboyat ni. Tapi lah Puan, saya nak tanya satu soalan. Saya terbaca yang amboyat ni kita makan memerlukan orang kata chopstick. Tak boleh guna tangan sebab tekstur dia sebegitu. Melekat. So chopstick boleh, sudu pun boleh dengan garpu. Okey, faham. Dan saya nak tanya kepada Puan Chandra juga sambil-sambil kita melihat paparan tu. Saya terbaca yang amboyat ni ada pantang larangnya bila nak makan. Betul ataupun tidak? Tak adalah. Yang penting cara kita buat tu. Okey, baik. Okey, biasanya kalau air dia cukup, yang air bancuhan dia cukup, air panas cukup, memang dia akan jadi. Jadi kalau untuk orang pertama kali nak buat amboyat ni mungkin agak mencabar. Jadi tips nak buat amboyat ni, Puan? Masa bancuhan tu kena pastikan yang dia punya air tu dia tak cair sangat. Bila kita angkat dia tuang dia jatuh, dia macam melikat sikit. So memang jadilah. Kalau dia terlampau cair memang dia tak jadi. Puan, biasanya amboyat ni kan adakah dimakan secara harian ke ataupun apabila acara-acara istimewa saja? Kalau dulu-dulu biasanya kita makan masa kat sawah kan, sebab ni boleh juga sebagai pengganti nasi juga. Tapi sekarang ni dia tak kira perayaan ke apa, semua bedal je sekarang. Okey. Itu amboyat. Tapi nak tanya Puan, amboyat ni tadi Puan berkata ada 2 jenis. Ini yang jenis yang dibuat daripada tepung. Yang jenis keduanya yang macam mana tu Puan? Yang satu lagi dia fresh. Dia bau dia memang bau rumbia, pokok rumbia tu. Jadi macam mana tu Puan? Yang tu sama juga proses dia, cuma nak dapatkan tu payah sikit sebab dia kena ambil dari Borneo kat sana. Dekat Sabah, Sarawak. So memang kualiti dia kena jaga sebab dia cepat basi. Okey, faham. Tapi rasanya samalah, lebih kurang. Rasa sama, cuma dia punya rasa aroma dia tu lebih kuat lagi pokok rumbia dia. Okey, baik. Okey, itu mengenai amboyat. Memang saya pernah cuba makan dengan chopstick tapi memang perlu kemahiran. Kena praktis lagi. Okey, seterusnya kita nak tahu tentang tuhau pula, Puan Chandra. Apa itu tuhau? Ya, tuhau ni kalau kat Sabah panggil tuhau, kalau kat Sarawak tepus. Dia sejenis adik-beradik kantan lah. Cuma bau dia kuat sikit daripada kantan. Okey. Itulah bila kita tengok gambar kan, dia nampak macam serai pun ada juga. Betul. Dan tadi Encik Nelson pun ada berkata yang kalau tak dapat tuhau sebab di Semenanjung mahal, boleh guna kantan kan, bunga kantan. Okey. Dan biasanya masak apa? Umbut tuhau ni Puan masak macam mana tu? Saya baca orang masak makan dengan sambal dan macam-macam lagi. Kalau Puan? Ya. Biasanya dia pelbagai menu lah. Kita boleh, ada yang boleh rapah macam tu je, macam buat ulam. Ada yang tumis sambal belacan. Ada juga yang sekarang dia yang glamour, popular lah, dia buat jeruk tuhau. Okey. Kalau jeruk tapi yang saya buat ni saya tumis dengan losun, tumis dengan bawang, semua dengan ikan masin. Memang rasa dia cukup lah. Okey, kita nak belajarlah kalau buat resepi tu bagaimana, Puan Chandra. So semua bahan-bahan dia tu kita prepare and kita tumislah semua. Yang penting dia cukup bahan-bahan dia tu. So aroma dia memang akan naik. So selera memang akan naik jugalah. Dan memang berkhasiat. Saya tengok semua bahan yang Puan masukkan fresh dan senang sahaja. Minyak pun kurang. Betul. Dan saya ni suka makan bunga kantan. Jadi adakah rasa tuhau ni Puan sama seperti bunga kantan? Tak sama. Tak sama. Tuhau dia lebih lain aroma dia. Okey, ni mungkin orang yang pertama kali mencuba dia kurang gemar rasa tuhau tu, tapi bila dah lama-lama nanti memang dia akan mencari tu. Kenapa tu, Puan Chandra? Kenapa orang yang pertama kali rasa tuhau ni dia akan kurang gemar, Puan? Sebab bau dia tu, yang dia kuat bau dia daripada bunga kantan. Okey. Tapi bila dah mencuba memang
letak ke tepi bau dia. Dia dah ada bau dia. Macam petai jugalah kan. Macam petai jugalah. Ya, okey, tapi kalau kami nak mencubanya, memang kalau kami tanya, okey, saya nak makan tuhau. Memang orang akan bawa kami makan tuhau ataupun susah nak dapat tuhau, macam mana tu puan? Ya, kena kadang-kadang susah juga sebab yang fresh tuhau ni kita import dari Borneo. Okey. So memang so far tak ada kat sini. So memang semua dari kat sana. Dari Sabah ataupun Sarawak kan. Baik, faham. Puan, tadi pun ada sebut rasa tuhau ni agak kuat kan. Jadi kita nak tahu apa antara lauk lain ataupun tuhau ni sesuai nak makan dengan apa? Tuhau ni sesuai makan dengan nasi juga. Ataupun kalau yang dah dibuat jeruk tu, kita boleh makan dengan mi, dengan Maggi, dengan apa-apa je lah. Dengan nasi, dengan ambuya. Okey. Tapi Puan Chandra, di hadapan saya ni ada minuman yang saya kira daripada Puan hantar. Apa minuman ni, Puan? Yang tu kopi gula apung. Kopi gula apung. Kopi gula apung. Memang signature di Sarawak lah gula apung ni ya? Ya. Okey. Memang gula apung import dari Sarawak juga. Semua kita order dari Sarawak. Okey, baik. Dan kalau orang ingin mencuba antara menu daripada Puan Chandra, termasuklah kopi gula apung ni, di mana mereka boleh menghubungi Puan? Okey, so far memang saya beroperasi dari rumah sebab pandemik ni, so kita tak boleh join event. Tapi sekarang ni boleh dapat kat Pasar Borneo sebab saya salah seorang peniaga kat situ. So boleh pergi dekat Facebook saya, CF Biz Excellent. Okey. So kat situ saya akan update semua menu-menu. So, kalau nak order boleh WhatsApp saja saya. Siapa yang nak tempah ke untuk house blessing ke, untuk birthday ke, boleh je. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Chandra kerana bersama kami. Okey, sama-sama. Lepas ni bolehlah cuba ambuyat ataupun tuhau, umai, ayam panso dan juga minuman ini. Selepas ini pula kita nak kongsikan mengenai seorang pengusaha kek lapis. Tetapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Hanya bermula sebagai hobi, siapa sangka kek lapis Sarawak telah menjadi punca pendapatan bagi usahawan muda yang berasal dari bumi kenyalang ini. Menggunakan sebaiknya ilmu yang dipelajari ketika menuntut di sebuah institusi kemahiran, Sharifah Azima, 29 tahun atau lebih dikenali sebagai Cik Moma, telah menjalankan perniagaan kek buatan sendiri secara dalam talian dengan jenama Moma Homemade Cake sejak 11 tahun yang lalu. Sebenarnya saya tak pernah terfikir yang saya akan kecimpung dalam bidang perniagaan apatah lagi pembuatan kek lapis. Tetapi saya sedar saya seorang sangat cewek dari segi rasa dan rupa. Dan itu kata orang memaksa saya untuk belajar cara pembuatan kek lapis. Dan saya merupakan salah seorang penggemar yang suka berkongsi di laman sosial saya atas apa yang saya lakukan. Jadi di situ secara tidak sengaja saya berkongsi kata orang tu hasil kek saya, cara pembuatan saya, dan mendapat perhatian daripada rakan-rakan di laman sosial saya, dan mereka berminat kata orang tu untuk membeli kek lapis saya lah. Dan di situ mulai perniagaan saya di laman sosial. Memulakan perniagaan sejak berusia 19 tahun lagi, menurut Azima, ibu bapanya merupakan tulang belakang yang menyokong usahanya itu. Masa tu saya banyak sangat kata orang tu tak tahu apa-apa, dan ibu bapa saya banyak memberi perendahan, semangat, motivasi, bantuan kewangan dan juga modal permulaan untuk saya ketika memulakan perniagaan, dan hingga kini mereka masih lagi membantu saya. Dan selain itu, saya boleh katakan kek lapis antara kek-kek melalui revolusi, dan saya sedar sekarang cabaran adalah pesaing kek lapis sendiri lah. Mereka begitu aktif untuk mempelbagaikan kek lapis dengan pelbagai rasa dan corak, dan saya sendiri sebagai peribadi terpaksa kata orang tu menjadi lebih kreatif untuk memastikan kek untuk lebih sedap dan mengikut trend terkini. Berpegang pada prinsip
Usaha Tangga Kejayaan, Azima berharap agar perniagaannya akan terus berkembang maju dan turut memasang impian untuk memiliki premis perniagaan sendiri suatu hari nanti. Saya berharap apabila pandemik COVID-19 cepat-cepat berakhir, kita sebagai pengusaha kek lapis dapat bergiat lebih aktif seperti dahulu, dan dengan harapan saya sendiri dapat kata orang tu meluaskan lagi perniagaan saya, mengembangkan saya dan perniagaan, dan membawa nama baik kata orang tu kek lapis Sarawak tu sendirilah, supaya bukan saja disukai di seluruh Malaysia, malahan seluruh dunia. Wah, ini memang satu kisah yang memberi inspirasi bukan saja perniagaannya, Sugi. Beliau mulakan perniagaan pada usia 19 tahun dan mendapat sokongan ibu bapa. Itu yang paling penting. Betul. Lagi satu, katanya bila dah ada banyak saingan, kena cari jalan lain. Kena luaskan lagi kreativiti tu supaya sentiasa unik produknya tu. Kek lapis Sarawak, siapa tak suka? Saya Sedap, memang kan? suka kek lapis Sarawak. Ada macam-macam orang kata pattern ataupun rasanya juga. Baik, kita akan ke resepi ataupun menu seterusnya, iaitu mi kolok. Kita bersama dengan Puan Siti Rahma Abdullah yang sudah pun terhubung dalam talian. Hello. Okey, Puan, kena unmute mic dahulu. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Puan. Puan, mi kolok dengar pun dah lapar dah. Dekat depan ni ada 2 pinggan mi kolok. Hawa senyum sebab dia lapar. Okey, biasa mi kolok mungkin di Semenanjung pun kita selalu dengarkan, Puan. Tapi di Borneo, apa beza mi kolok dari sana, Puan? Okey, perbezaan mi kolok dari Borneo ataupun yang saya buat dekat sini memang tiada perbezaan dia. Cuma saya specialkan, kreatifkan untuk topping mengikut trend masa kini. Terutama sekali untuk suri-suri rumah tangga yang tak perlu memasak untuk anak mereka, topping-topping lauk. Jadi idea saya timbulkan idea tu supaya topping dia, kalau dulu mi kolok tu dia cuma daging ataupun ayam untuk topping. Jadi sekarang ni untuk menambahkan cita rasa, terutama sekali golongan kanak-kanak, sebab mi kolok Kak Siti ni ataupun mi kolok dari Sarawak ni dia tanpa bahan pengawet, dia sangat sesuai untuk orang dewasa ke yang suka makan mi. Jadi topping dia tu saya pelbagaikan, ada beberapa jenis topping. Kalau tak silap di restoran saya ada 10 lebih dari 10 jenis topping. Wow, antaranya, Puan? Antara dia mi kolok daging, mi kolok ayam, mi kolok meatball, mi kolok ayam barbecue, seafood, udang dan berbagai-bagai lagi topping yang lain. Okey, baik. Tapi sekarang ni Puan Siti, kita nak tahu secara asas dia dulu bagi mereka yang nak mempelajari buat mi kolok ni. Apa antara bahan-bahan yang perlu mereka ada? Okey, kalau yang untuk yang asas, yang asli, bahan-bahannya mi kolok sendiri, lepas tu minyak bawang yang sudah digoreng, garam, ajinomoto kalau suka, dan juga untuk dia punya bahan untuk lauk, saya gunakan sos tiram, cili, sambal kicap, daging yang sudah direbus ataupun yang kemudian kita hiris, bawang putih kisar, dan juga topping dia sayur toge dan juga sayur sawi mengikut cita rasa masing-masing. Okey, dan mi kolok ni, Puan, kan ada 2 jenis biasanya lah, yang putih, yang kicap. Kalau Puan sendiri biasanya masak yang mana? Kalau dekat depan ni saya rasa yang putih ataupun yang kosong, tak ada kicap ke kat depan ni? Yang depan ni kicap dia saya asingkan sebab ada orang suka pedas, ada orang tak suka pedas. Jadi kicap itu untuk memudahkan klien-klien di KS ataupun customer saya asingkan kuah dia supaya mereka lebih mudah nak bagi dengan anak. Kalau saya masukkan sekali, nanti dia akan jadi pedas untuk hidangan kepada kanak-kanak. Okey, baik. Kalau Puan Siti sendiri kan, dari mana Puan pelajari ataupun dapat inspirasi membuat mi kolok ni? Okey, memang di Sarawak mi kolok adalah satu makanan yang memang mesti ada kepada orang Sarawak. Memang dari kecil saya nampak mi kolok sehingga kini mi kolok. Kemudian bila saya berhijrah ke Semenanjung, ke Kuala Lumpur, saya mendapat ilham untuk memasukkan menu ni ke dalam perniagaan saya dan juga memperbagaikan topping dia.
Saya ada juga terbaca yang mi kolok ni ada nama lainnya iaitu mi kampua ataupun mi rangkai. Adakah puan tahu ada nama lain tak untuk mi kolok kalau di Sarawak, ada nama tradisi apa-apa yang berbeza? Okey, mi kampua ni dia lain jenis. Dia lain jenis. Mi kampua ni lauk ataupun sos kuah dia lain. Mi kolok ni adalah kalau dalam bahasa Iban mi rangkai, mi kolok tu adalah mi kering. Mi kering. Dia adalah mi kering. Okey, baik. Tadi Puan ada kongsikan ada pelbagai jenis topping kan, ada meatball lagi. Jadi permintaan ataupun penerimaan pelanggan-pelanggan bagaimana? Lebih kepada yang klasik, yang basic ayam dan daging ataupun yang baru pun mereka boleh terima juga? Okey, mereka sangat menerima sebab ada yang suka ayam, ada yang suka daging. Jadi bila yang mendapat berbagai topping dan saya terangkan, Kak Siti terangkan kenapa Kak Siti adakan benda ni, dia menjadi satu tarikan sebab ada anak-anak yang dibawa datang suka ayam, suka daging, suka udang. So jadi memudahkan urusan orang tua untuk menjamu selera kepada anak-anak mereka. Okey, dan Puan boleh kongsikan selain daripada mi kolok, apa antara menu daripada Borneo yang Puan sendiri selalu makan ataupun selalu masak? Okey, sudah tentu laksa Sarawak, linut ataupun ambuyat, mi Jawa special sate, nasi goreng aruk, nasi goreng dabal, nasi goreng corn beef dan juga nasi goreng ikan terubuk dan berbagai-bagai menu dari Sarawak yang saya sendiri perkenalkan untuk membantu memudahkan urusan orang ramai, terutama sekali musim pandemik ni tak dapat balik kampung kan. Bolehlah melepas rindu datang ke restoran Kak Siti. Okey, baik Puan. Mereka yang tak dapat balik kampung satu, mereka yang tak dapat nak pergi melancong ke Sarawak pun satu juga. Jadi kita nak tahulah hari ini kita banyak belajar tentang menu-menu utama kan. Jadi nak tahu apa antara pencuci mulut istimewa dari Sarawak? Okey, kalau di restoran saya menghidangkan 3 layer gula apung, ABC gula apung dan juga ais ataupun ais jagung gula apung. Okey, tadi Puan kita berbalik pada menu-menu yang Puan kongsikan tadi. Puan ada berkongsi nasi goreng dabai. Semalam salah seorang penerbit kita telah berkongsi mengenai buah dabai ni. Dia dipanggil Sarawak Black Olives dan bermusim juga ya. Saya carilah menu-menu. Antaranya nasi goreng dabai dan dikatakan buah dabai ni boleh mencuci darah kita. Mungkin pun boleh kongsikan keistimewaan nasi goreng dabai ni. Apakah rasanya sebenarnya? Okey, nasi goreng dabai ni kalau orang muda terutama sekali mungkin dia duduk di tanah Semenanjung ni mereka tak biasa dengan rasa, tetapi bagi orang yang dari Semenanjung yang datang ke Sarawak duduk lama, mereka tahu macam mana keistimewaan buah dabai ni sebab rasa dia yang lemak-lemak, kemudian dia adalah kalau dulu dia memang dari buah hutan asli, memang susah didapati dan memang bermusim. Okey. Mahal tak Puan buah dabai ni? Apa dia? Mahal tak harga buah dabai ni memandangkan dia bermusim? Sekarang ni bila musim macam ni harga dia memang mahal tapi murah daripada harga emas 1 gram. Okey, baik. Masih lagi mahal lah kalau kita tengok banding dengan emas pula ya. Okey, baik Puan. Jadi bagi mereka yang ingin mencuba menu-menu mi kolok, tadi ada macam-macam Puan kata ada berbagai jenis mi kolok. Di mana restoran Puan? Okey, kepada yang suka mencuba mi kolok ataupun yang belum pernah merasa mi kolok, mencuba berbagai topik, restoran saya berada di pusat perniagaan di Atmosphere Bandar Equine di Seri Kembangan. Dia di kawasan situ saja, tak jauh daripada Pasar Borong. Wah, kita tengah shock tengok video mi kolok ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Siti Rahmah Abdullah kerana berkongsikan mengenai keistimewaan saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih sama-sama. Thank you juga invite saya untuk tengah hari ini. Terima kasih. Jaga diri Puan. Waalaikumsalam. Okey, hawa semakin kuatlah bunyi perut awak berkokok. Jangan langsung saya tengah tunggu masa nak habis ni. Wah, okey baik. Sementara hawa mengambil bau walaupun ada mask, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Kuat. Wanita hari ini.
Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana mengikuti kami dari awal siaran sampailah sekarang. Nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Ya, betul. Sugi pun tak sabar nak minum kopi saya nak minum gula apung tu ya. Betul, sebab saya suka gula merah, minuman apa-apa yang ada gula merah ataupun brown sugar. Yang ini nampak cukup menyelerakan. Yang di hadapan ini semua hawa akan habiskan. Dan anda di rumah yang telah berkongsi bersama dengan kami di Facebook, terima kasihlah kerana berkongsi menu-menu Sarawak. Ada yang ingin kongsikan Hawa? Antaranya daripada Rafiah Hamadiah Haji Mursyidi, katanya, aduh rasa nak makan ambuyat pula bila tengok live WHI. Ini dia. Ambuyatnya kena pegang 12 tangan. Sekejap lagi saya angkat. Antara lain yang dikongsikan juga, saya suka ayam masak tuhau. Pernah makan dekat Pouring Hot Spring Ranau. Sedap sungguh. Lagi satu, rindu nak masak bubur pedas. Setiap tahun masak ni untuk dijual di bulan puasa. Masing-masing teringin lah ya. Tak apa, kita harapkan suatu hari nanti bila dah boleh rentas negeri, sama-sama kita ke Sarawak ya. Ataupun untuk masa sekarang di Semenanjung, kita carilah di mana boleh dapat. Itu dia ambuyat buat anda yang tadi teringin sangat nak makan. Kita tengok melalui kaca TV dahulu. Baik, WHI akan kembali esok dengan satu topik yang cukup penting, iaitu pentingnya tabung keluarga. Ya, pada waktu yang sama jam 12 tengah hari. Jumpa lagi esok. Jaga diri semua. Terima kasih. Bye-bye. Makan. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus